Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah bantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apakah 3 jenis makanan yang sepatutnya kita elakkan pada bulan puasa, terutamanya pada waktu sahur, supaya kita boleh perform dalam keadaan lebih baik. So Assalamualaikum Puan Nur Reza, apa khabar? Apa khabar semua? Sebab saya nak tolak ni ke tepi, ke depan sikit, ke belakang sikit. Macam tak nampak sangat dah lah saya ni tinggi. Alright. So sorry. Assalamualaikum semua, apa khabar? Alright. So dengar tak suara saya? Nak tanya, boleh tak komen dekat sini? Siapa kat sini yang dengar suara saya? Boleh tak komen dengar suara? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Saya nak confirmkan. Waalaikumsalam Puan Acik Ros, apa khabar? So, waalaikumsalam Puan Haliza. Selamat pagi semua. Okey. Saya nak share apakah 3 jenis makanan yang sepatutnya kita elakkan pada bulan puasa supaya ketika kita berpuasa waktu siang macam sekarang ni, kita akan kekal bertenaga, kita akan rasa lebih kenyang lebih lama dan sebagainya. Dan inilah 3 kunci yang paling besar supaya kita boleh dapatkan keadaan yang lebih baik, kan. So dengar jelas Puan Sheila Hashim kata dengar, terima kasih. Selamat pagi semua. Saya nampak beg kat sini nampak macam mencacatkan pemandangan. Saya nak adjust ke sana sikit, sorry semua. Alright. Yeah. Okey. Okey semua, nampak clear nampak handsome sikit tempat ni. Alright. So siapa kat sini dah ready untuk saya share? Boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Lagi banyak tempat lagi bagus. Lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey. So sekiranya dah ready, boleh ke komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak-banyak? Sebab kita nak memberi banyak manfaat kepada ramai orang lagi ni. Sementara tu saya pun nak buat beberapa benda sekejap, nak buat sharing-sharing juga. Okey, sebelum tu selamat menyambut Nuzul Quran. Hari ni dah hari yang ke-17 kita berpuasa. Kita tinggal lagi 12 hari ke 13 hari, maksudnya kurang lagi 2 minggu lagi kita akan menyambut hari raya Aidilfitri. Kan. Boleh tak komen sikit nanti nak beraya kat mana? Nanti nak beraya dekat mana? Tahun ni insya-Allah saya akan beraya di Sepang. Dan sebabkan mak mertua saya dah pindah ke Sepang, kemudian insya-Allah juga abang-abang saya pun dekat belah-belah Selangor je. So pendek kata, rentas negeri ke tak rentas negeri ke, so tak banyak sangatlah beza untuk saya. So saya nak share ni bukan apa, sebabkan mungkin kita ada sedikit masalah tentang kita takut pada hari raya nanti berat badan kita akan meningkat, dan kita risau sangat-sangat bila berat badan kita meningkat, seolah-olah macam segala usaha kita yang kita buat sepanjang bulan puasa ni, yang mungkin kita dah berjaya turunkan beberapa kilo dah setakat ni, dan tahniah kepada yang dah turun beberapa kilo berat badan, mungkin usaha kita ni macam akan jadi sia-sia, terutamanya bila berat badan kita naik mendadak-dadak pada hari raya nanti, disebabkan kita tak buat persediaan sepanjang hari raya nanti, sepanjang bulan puasa ni. So that's why adalah sepatutnya kita tahu apakah yang patut kita faham pada waktu bersahur ni, apa yang patut yang ataupun boleh kita makan, apa yang tak boleh kita makan. Terima kasih. Wow, baca komen jap. Beraya di perantauan kat Lumut je. Morning Puan Ariskin. Selamat pagi Puan Nurmidah. Terima kasih kepada Cik Ros yang dah share. Terima kasih Puan Samsuryawati yang dah tag semua orang. Alhamdulillah. Okey, saya nak share sikit ni. Saya nak share sikit beberapa benda. Okey, boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready untuk saya share, apakah 3 makanan yang patut kita elakkan pada waktu bersahur? Okey, kecil komen sikit. Kalau dah ready, boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready. Dan terima kasih kepada yang dah share. Okey, so yang pertama sekali, perkara yang patut kita elakkan ataupun elak makan pada waktu bersahur ni, nombor 1 dan paling utama sekali, kita sepatutnya mengelakkan memakan ataupun meminum something yang manis-manis ataupun mempunyai simple carbohydrate. Simple carbohydrate bukan setakat minum air manis, bukan setakat makan benda manis, tapi it's more than that. Okay, it's more than that. Saya tak dapat berada di rumah mentua sebab tak boleh rentas daerah. Oh, tak rentas daerah Okay. Ready Puan Fauzan Kasih, terima kasih yang komen dah ready. So itu yang pertama.
kita elakkan memakan makanan yang berunsurkan simple carbohydrate. Sebab simple carbohydrate ni dia akan meningkatkan insulin kita pada waktu pagi, dan bila insulin kita meningkat, glukos kita drop, dan pada waktu itulah segala jenis saka akan keluar dalam badan kita dan akan menyebabkan kita rasa senang rasa lapar, dan kemungkinan besar kecil itu bergantung kepada lifestyle individu. Ia juga boleh mengakibatkan gastrik kalau katakan kita bersahur pada waktu pagi dengan something yang manis, ataupun secara general dia simple carbohydrate. Tak kisahlah coklat ke, ataupun air manis ke, air sirap ke, air apa ke, tak kisahlah. Yang penting sekali benda tu akan mengakibatkan kita jadi sangat gila mudah jatuh sakit pada peringkat awal berpuasa. Siapa sini faham yang pertama? Boleh tak komen faham? Terima kasih kepada yang send saya star. Wow, terima kasih Puan Suwaizah. Right. So, itulah yang pertama. Siapa sini faham saya? Saya ada explain secara sangat-sangat detail sebenarnya beberapa minggu lepas dalam Black Magic Mentoring, yang mana macam manakah keadaan graf kita punya insulin, kita punya ghrelin, dan kita punya glucose level dalam badan kita, dan juga macam manakah keadaan perut kita bila kita memakan sesuatu yang manis, terutamanya pada waktu sahur. Sebab ianya akan mengakibatkan banyak masalah kesihatan, terutamanya kita punya masalah performance juga. Dia akan menyebabkan kita rasa senang rasa lapar walaupun jam baru pukul 11 pagi. Sekarang ni baru pukul 9.50. Mungkin kita rasa kenyang lagi, tapi insyaAllah kalau katakan kita pilih makanan yang salah, terutamanya something yang dikonsiderkan sebagai simple carbohydrate, dia akan menyebabkan kita rasa lapar tu cepat. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh ke bagi saya lebih banyak? Coach, saya minum juga air yang manis tapi 1 gelas je. Kalau tak minum badanku akan rasa cepat lemas. Lemas tak apa. Okey, itulah yang pertama. Kalau lemas tu kena pandai berenang. Alah, buat lawak je kan. So itu dia sebenarnya kena bergantung Puan Nurmida. Sebenarnya kalau katakan tak minum air manis, itu bukan sebabkan apa. Itu sebabkan kita rasa macam ter-addicted. Satu benda yang satu addiction yang ketara juga berlaku kepada diri individu adalah dia addicted kepada benda manis. So dia sama je macam penagih dadah sebenarnya. Bukan nak kata Puan Nurmida ni penagih dadah. Bukan, minta maaf banyak sekiranya faham macam tu. Bukan maksud saya begitu. Okay, badan kita ni dia akan ter-attracted dengan benda yang sedap. Benda yang sedap. Dadah, bila kita ambil dadah, contohnya kan dia akan meningkatkan kita punya satu hormon, nama dia dopamin. Dopamin disebabkan morfin dalam dadah tu, dia akan meningkatkan dopamin kita dan menyebabkan kita rasa khayal, kita rasa best, rasa macam keawang-awangan, rasa seronok. Bila kita ambil dadah yang berlebihan tu, dia akan menyebabkan kita rasa macam enjoy life, walaupun kita enjoy life secara virtual, bukan secara reality. So konsep yang sama juga diaplikasikan kepada gula. Kalau katakan kita ambil gula yang sangat banyak sehingga kan berat badan kita naik, berat badan kita meningkat, menyebabkan badan kita dah berkilo-kilo jadinya, dia boleh mengakibatkan kita rasa ter-addicted dan nak lagi. Dan kalau tak ambil, badan kita rasa menggigil, badan kita akan rasa macam penagih dadah lah. Bukan nak kata sama dua benda tu berlainan. Penagih dadah dia akan menyebabkan orang tu jadi addicted kepada dadah. Gula dia akan menyebabkan kita rasa addicted kepada gula, dan dia punya simptom dia sama je, menggigil badan, rasa macam craving nak lagi, macam tu kan. Dia sanggup spend more kepada benda tu. Boleh faham tak saya? Jogging pun boleh keluarkan hormon dopamin. Betul tu Puan Ariski. So that's why, sebabkan ambil gula ni dia juga mengandungi macam especially yang gula putih yang ada kristal punya look tu kan, dia boleh mengakibatkan cancerous cell tu meningkat dan akan menjadikan badan kita senang dapat penyakit lah, pendek kata, bahayalah pendek kata. Kalau katakan rasa nak minum air manis juga, saya cadangkan ambil beberapa brand ni. Contohnya macam Equal kotak warna coklat tu nombor 1, ataupun ambil brand gula Diabetisol nombor 2, ataupun boleh ambil stevia. Tapi stevia ni mahal sikit lah, tapi kan tapi at least the first two tu agak is a better option lah bagi saya. Bukan brown sugar, bukan gula Melaka, dia kategori sama je juga dengan gula putih, still diproses. Memang kita bukan nak kata jangan minum gula langsung, dia akan jadi masalah
bila kita rasa addicted, macam kalau tak minum gula rasa tak senang hati. Boleh faham tak maksud saya? Pernah cuba satu jenis diet ni, diet apa tu, ketogenic diet. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Alright. So dopamin, amin, sebab tu dapat tu. Okey, faham. Okey. Siapa boleh tak saya nak share sikit tentang saya pernah amalkan satu diet ni pada tahun 2018. Nama diet itu adalah ketogenic diet. Saya memang cut down sugar kau punya. Memang saya tak ambil gula langsung sepanjang sebulan tu. Memang berat badan saya turun. Saya tak tahu tak apa kesan dia. Apa kesan dia terhadap diri saya. Sebenarnya apa yang saya cakap ni lah berdasarkan pengalaman juga. Memang saya suggest, memang kalau boleh kan, sebaik-baik diet adalah diet yang kita boleh amalkan secara berterusan. Kalau katakan kita tak dapat nak control sugar diet ni, macam kita tak boleh nak avoid sugar, is okay ambil sikit, tapi ambil dalam keadaan berpada-pada. So maksud saya begini, cuma kita risau kalau katakan kita ambil gula, dia mengakibatkan kita rasa macam addicted dan nak ambil lagi, dan kalau tak ambil rasa macam tak sedap badan. So itu keadaan yang mana kita kena tone down sikit sugar intake, sebab benda tu dia akan mengakibatkan banyak benda. Sebab itu sendiri pun simptom macam tu pun dah menunjukkan ketidakstabilan hormon. Saya yakin mereka yang mempunyai macam tu, dia pun akan ada masalah ketidakstabilan hormon, cepat rasa lapar, craving nak benda-benda bergula sahaja, ataupun dia makan sikit pun berat badan naik. Dia mungkin juga mengalami masalah macam ketidakstabilan hormon secara general, ataupun spesifiknya macam period tak datang ke, ataupun sebagainya. Mungkin ada cyst ke, mungkin bentuk badan dia macam besar dekat bahagian peha pinggul dengan perut ke, macam itulah kan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Sebab benda tu adalah side effect kepada pengambilan gula yang berlebihan. Dia akan menyebabkan seorang itu ada simptom-simptom secara fizikal, mental dan juga dia punya fisiologi badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita nak bantu ramai orang dalam memberi manfaat ni. Dan sebenarnya kita pun tengah buat something. Kita juga tengah buat something sekarang ni. Kita tengah buat survey sebenarnya. Kita tengah buat survey nanti. Boleh tak siapa kat sini yang nak participate dalam survey kita? Nanti saya akan bagi tahu survey apa, tapi survey itu dia akan memberi impact kepada bukan diri saya saja, tapi diri Batek, diri you all juga, dan secara menyeluruhnya diri Batek Fitness. Boleh tak komen? Boleh tak komen? Puan Hai, Puan Cik Dayang Hartini, Puan Roziah Yahya faham, alhamdulillah. Puan Sarofa Arafah pun faham, alhamdulillah. Puan Nurmidah pun faham, alhamdulillah. Terima kasih yang komen faham. Okey, boleh tak saya nak tanya ni, siapa kat sini yang nak participate dalam satu survey tentang bagaimana Batek Fitness boleh memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang? Kalau boleh participate, boleh tak komen boleh participate, sebab saya nak buat bancian sedikit. Buat bancian sikit macam mana Batek Fitness boleh bantu orang. Tapi okey, sekiranya nak Puan Kak Yung dah isi survey form. Terima kasih Kak Yung. Saya pun nampak Kak Yung dah isi survey form. Jogging lepas tarawih bagus tak? Akak keluar berjogging lepas tarawih dah 2 hari. Boleh je Kak Yung, boleh je Puan Ida Osman. Tak ada masalah. Exercise ni, berjogging ke, pergi gym ke, dia yang pentingnya kita boleh buat secara konsisten. Kalau kita dah jumpa satu waktu tu yang sesuai dengan waktu kita, macam lepas tarawih nak berjogging, go ahead, boleh je. Kalau katakan lepas tarawih tu kita ada apa-apa kelas ke, so nak jogging juga waktu kelas, so clash, so better tak payahlah. So dia akan mengganggu kita punya konsentrasi pula. So itulah yang pertama, elakkan daripada memakan makanan yang bergula pada waktu sahur, sebab dia akan meningkatkan rasa lapar seawal beberapa jam je. So kita tak nak masa tengah hari tu kita dah melingkar dekat atas katil sebabkan kita lapar, dan kita tak nak benda tu berlaku, terutamanya kepada student Batek Fitness yang sangat gila committed nak turunkan berat badan. Nombor 1. Nombor 2, siapa dah ready nak mengetahui yang nombor 2? Boleh tak komen dah ready nak mengetahui nombor 2? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita nak bagi tahu apakah nombor 2, apakah nombor 2 yang patut kita tahu ataupun patut kita elakkan daripada kita ambil dia ketika bersahur. Komen dah ready. Kalau dah ready, boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Buat sauna, Puan Roziah Yahya, buat sauna pun boleh. Cik Ros dah ready. Puan Samsuriwati kata nak tahu. Okay, nombor 2, kalau boleh juga kita elakkan memakan makanan yang mengandungi sodium ataupun garam.
Sebab garam ni, bila kita ambil garam yang berlebihan ke, ataupun kalau boleh jangan ambil garam langsung lah. Ambil pun garam yang secubit-secubit je kan. Contohnya macam memakan makanan seperti potato chips, ataupun kita ambil fast food, okay? Ataupun kita memasak dengan letak garam yang banyak, ataupun seperti macam apa makanan yang masam-masam tu, masin-masin tu kan, makanan masin siapa? Macam makanan yang masin tu apa contohnya? Apalah makanan yang masin. Sebab makanan yang masin ni normally dia mengandungi sodium yang tinggi, dia akan menurunkan paras potasium dalam badan dan mengakibatkan kita lebih senang dehydrated dan rasa dahaga. Okay, sebabkan kesan sodium yang tinggi tu dia akan menyebabkan kita mempunyai masalah dia akan menyebabkan kita punya air tu terperangkap di sebalik sodium punya molekul tu. Telur masin kan, apa-apalah makanan yang masin, jeruk ke, masam kan, masin ke, so benda tu sepatutnya dielakkan, terutamanya pada waktu sahur. Nak makan pada waktu berbuka boleh je, even nak ambil air manis pada waktu berbuka pun boleh, tak ada masalah. Tapi pada waktu sahur ni specifically, sebabkan kita akan mengharungi selama 13 ke 14 jam waktu kita tak makan dan tak minum, dan kita akan menggunakan tenaga daripada apa yang kita makan pada waktu sahur dan juga pada makanan-makanan sebelum waktu sahur lah. So benda tu akan menyebabkan kita akan terimpacted terhadap kita punya tahap kesihatan, performance kita pada sepanjang hari tu. Dan mungkin ada di kalangan kita ni nak bersama dengan family ke, nak pergi berjalan-jalan ke, beli baju raya ke dan sebagainya. Raya dah nak dekat. Hari ni pula cuti, mungkin ada yang nak pergi menziarah sahabat-sahabat saudara mara ke, sebabkan ada sesetengah negeri esok cuti. So macam cuti panjang Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari cuti direct, dan menyebabkan dia rasa macam nak pergi ni kan. So banyak tenaga perlu digunakan untuk driving ke, untuk apa ke. So benda tu akan mengganggulah proses berdayat atau berpuasa tu. Selama diet ni saya menjaga gula dan makanan segera atau yang banyak garam. Tahniah Puan Nurmidah. Akak pun dah daftar Megalan dan okey. Pengkasam. Okey. Cencaluk baiklah. Ikan masin, ikan bilis, ikan masin, cencaluk, budu. Oh ya ke, saya tak makan sangat makanan yang masin sebab saya tak suka. Tak suka makanan yang masin. Saya suka makanan yang pedas. Manis pun of course semua orang suka makanan manis. Tipulah siapa tak suka makanan manis. Saya macam kuranglah bapa masin ni kan. So tak apa nak reti sangat. Kalau makan oat, susu dan kurma di blend saja okey tak? Okey je Puan Suhaizah, tak ada masalah. Okey je, saya rasa itu adalah makanan sunnah pun, antara kurma dengan susu tu. Oats ni saya tak pastilah, tapi oats ni dia ada high fiber, dia macam totally opposite dengan yang pertama tadi iaitu simple carbohydrate. It's a good idea untuk ambil oats juga selain daripada makanan lain lah. Okey. So yang kedua tadi tu apa? Yang kedua tadi tu adalah elakkan daripada memakan makanan yang masin. Tak kisahlah makanan, specifically makanan yang masin, ataupun kita letak makanan yang mengandungi garam yang berlebihan, sebab dia akan meningkatkan rasa dahaga kita pada waktu kita bersahur, pada waktu kita berpuasa ni. Terutamanya pada waktu sekarang, kita akan perasan warna air kencing kita dah warna kotor dah. Kan kotor, warna macam pekat. Warna pekat macam warna apa Tak ada tak warna kuning pekat kat sini? Tak ada lah pula. Warna kuning pekat lah, macam warna kotor gila lah, warna macam orange gitu kan. Sepanjang sahur 17 tak makan ikan masin, telur masin. Tahniah Puan Ida Osman. Saya yakin waktu sekarang ni mesti Puan Ida Osman macam rasa lebih bertenaga, sebab tu boleh berjogging kan lepas tarawih. Tahniah. Okey, itulah yang kedua. Yang ketiga pula dan yang terakhir, saya nak bagi tahu ni, boleh tak komen dah ready nak tahu, boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Nombor 3 ni ramai orang buat, termasuk diri saya sendiri juga, sebab saya rasa macam tak boleh, aku kena minum juga, aku kena makan juga benda lah ni kan. Yang nombor 3, kalau teh kelat tu macam mana kalau bukan bulan puasa, saya sarapan oats dan telur rebus, jarang sekali sudah makan nasi goreng dengan ikan masin. Tahniah, baik Puan Nurmidah, good job. Okay, so yang ketiga, benda ni selalu saya buat. Memang totally selalu, dan saya tak tahu macam mana nak merenggangkan diri saya daripada melakukan benda Allah ni. Walaupun saya cakap jangan minum, jangan ambil, tapi saya cakap. Tapi saya buat. Kenapa? Sebabkan saya gatal. Saya suka benda Allah tu kan. Saya susah nak elakkan benda tu. Boleh tak komen nak tahu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Makan sahur, superfood dan kurma je. Okey, sahur dan berbuka minum green tea okey ke? Okey je Puan Ida Raisha.
minum green tea. Green tea ni kategori yang sama juga dengan yang kedua ni, yang ketiga ni. Dah lama tak makan nasi goreng. Nak tahu, Puan Acik Ros kata nak tahu. Okey. Kopi. Ya, Kak Yong kata kopi. Exactly. Kopi ataupun dalam family caffeine. Caffeine bukan setakat kopi sahaja, tapi dia pun ada dalam green tea, ada juga dalam teh. Kebanyakan minuman yang ada teh dan berkopi ni, of course kopi pun masih ada, dia mengandungi kafein. Ada sesetengah minuman coklat pun dia mengandungi kafein juga. Dan pengambilan kafein, walaupun katanya boleh boost energy pada peringkat awal, boleh boostkan fokus dan semua, dia akan menyebabkan kita memerlukan air yang lebih. Sebab kopi, green tea ataupun tea secara general, dia adalah satu minuman ataupun satu property, dia mengandungi property nama dia diuretik. Apa yang kita minum dia akan push semua keluar. Siapa kat sini pernah perasan bila dia minum kopi yang pekat gitu pure kan, badan dah start berpeluh dah. Baru minum, belum berexercise lagi, badan dah berpeluh dah. Susu sahur oats dengan susu omega, kau tim. Kau tim Puan Azizatun. Saya pun tak dengan kopi, sahur pun saya minum kopi juga. Siap tambah sebut koko muka gitu kan. Samalah kita Puan Rizky. Saya pun suka minum kopi juga. Memang tak boleh lekang. Kopi, sahur, selepas berbuka, memang saya kena minum. Tak tahu kenapa. Macam memang dah sejak dulu lagi kot. Dulu tak lah sampai sejak azali. Tapi dah lama dah lah saya buat macam tu. Memang dia akan mengganggu lah dehydration. Dia akan menyebabkan saya dehydrated juga. Tapi sebab dah terbiasa kot, satu benda dah terbiasa. Kalau yang tak biasa lagi, jangan gatal buat. Kalau macam tak biasa minum kopi pada waktu sahur dan rasa macam nak cuba tu terpulang, tapi kita akan rasa macam dehydrated lah pada waktu pagi tu, dan menyebabkan kita rasa macam nak minum air lebih banyak lagi. Dan rasa dahaga, kita rasa macam dehydrated, kita berpeluh banyak, kita buang air kecil yang sangat banyak juga. Warna urin kita akan warna pekat. Walaupun peringkat awal sepatutnya jam 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, warna urin kita masih lagi jernih, tetapi warna urin kita dah kotor dah pekat dah pada waktu 10 pagi tu kan. Jadi salah satu solution dia terutamanya untuk kopi ni, dia tak ada, dia solution untuk garam ni tak ada. Garam ni dia kena kurangkan garam. Sebabkan kalau kita minum air banyak mana pun untuk replenish ataupun untuk kurangkan kesan ataupun mitigate masalah pengambilan garam sodium berlebihan ni, menyebabkan kita rasa macam kekeringan, dehydrated ataupun dehydrated. Sebabkan garam tu sendiri dah memegang molekul air. Dia ada je dalam badan. Memegang molekul air dah dia tersimpan dekat dalam badan. Dia sebagai water retention. Okey. Tak sama macam kopi ataupun teh ataupun kafein punya family. Bila kita minum kafein, kopi ke teh ke dan sebagainya, dia akan push air keluar. So cara nak mitigate situasi macam tu, sebelum kita minum kopi ataupun selepas kita minum kopi, ataupun kedua-duanya pun boleh, kita minum air beberapa gelas. Mungkin 2 gelas sebelum minum kopi tu kita dah minum air suam, ataupun selepas minum kopi tu kita bilas balik dengan 2 gelas air. 2 gelas air lah, air kosong. Bukan air gula, air kosong. Ataupun kita boleh just sandwichkan air kosong 2 gelas sebelum dan selepas minum kopi. Still lagi minum kopi, tapi dia punya kesan dia terkurang sikit. Sebab bila kita minum kopi, dia akan push air keluar daripada badan kita dengan sebanyak-banyaknya. Kita akan berpeluh, kita akan buang air kecil, kita akan macam-macam benda lah, air akan keluar daripada badan kita. Dipaksa keluar sebabkan dia mengandungi kesan diuretik. Okay, salah satu juga daripada kebanyakan produk kurus, dia menggunakan base kopi ataupun teh, detox tea ke ataupun kopi kurus ke whatever kan, tapi dia akan berbaskan minuman berkafein. Sebab kafein ni secara natural ni adalah satu diuretik. Dia mempunyai kesan diuretik yang akan push air keluar dan menyebabkan bila kita ambil produk kurus yang mengandungi diuretik ni, dalam masa yang singkat je berat badan kita akan turun, dan kita akan nampak berat badan tu turun kebanyakannya daripada air. Kita tak nampak inch loss, tapi kita akan rasa dahaga. Muka kita nampak macam muka orang sakit.
muka macam muka stres. Dan juga kita mungkin juga mempunyai jantung yang ada high palpitation. Siapa pernah dengar perkataan high palpitation? Boleh tak komen? Ya, saya sahur saja minum 5 gelas air, perut dah penuh dengan air. Tak apa, boleh dibuang semula, puan ada sikit, tak ada masalah. Tak biasa masa tak puasa minum kopi sakit perut, gitu kan. Kok saya minum kopi juga, tapi adalah gula 1/2 sudu. Baik. Okey, so itu adalah yang kedua lah. Okey, yang ketiga, that's why trick dia macam mana kita tertipu dengan penggunaan produk kurus ni. Produk kurus ni kalau katakan kita buat kopi kosong pun dah sama dah lah dengan kebanyakan produk kurus kat luar sana sebenarnya. Sebabkan diuretik. Kebanyakan diuretik ni dia akan membuatkan berat badan kita turun dengan cepat, sebabkan dia push air keluar daripada badan kita dengan mudah. Alright, itu adalah 3 benda macam mana kita boleh tahu apakah makanan ataupun minuman yang sepatutnya kita elakkan pada waktu bersahur. Dan saya cakap tadi tentang nak buat survey kan. Boleh tak komen nak tahu apakah survey yang kita nak jalankan? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni juga, sebab kita nak share, kita nak bagi tahu ni tentang apa nama tu, tentang kita punya survey yang kita nak buat ni, terutamanya untuk kita boleh bagi yang terbaik kepada audience Facebook page Syahik yang ada seramai 18,000 followers ni. Kita nak memberi manfaat kepada orang, tapi kita tak dapat nak reach semua orang melainkan melalui Facebook Live ni dan juga melalui posting kita kat Facebook. Boleh tak komen? Boleh tak komen kalau katakan nak tahu apakah survey yang kita nak jalankan? Saya nak baca komen kejap. Kalau kopi minum kerap, kalau kerap minum kopi kerap, buang air, tapi saya minum air lemon tambah susu, kurang sikit buangnya. Gitu ke? Nak tahu. Okey, terima kasih kepada komen yang tahu. Okey, sebabkan pada bulan puasa ni saya nampak kemerosotan viewers dalam Facebook Live. Itu saya nampak. Dan saya macam tak dapat nak reach to more people, terutamanya pada waktu saya tengah buat live. Walaupun saya tahu selepas saya habis live ada je orang tonton Facebook Live ni. Saya nampak juga daripada dia punya statistik dalam ni, tapi saya tak dapat nak get engage dengan people. Mungkin ada orang bertanya saya soalan, tapi saya tak dapat nak jawab soalan tu on the spot. Contohnya macam ada yang bertanya macam Puan Midah ada bertanya tadi tu cakap pasal oat susu kurma, pun ada yang bertanya juga. Siapa tu? Puan Azizatun ada cakap nak mendapatkan verification. It's okay, that's why saya nakkan this kind of engagement ataupun tindak balas, komunikasi dua hala bersama audience Facebook page Syahik ni. Tapi saya perasan pada waktu bulan puasa ni orang tak ramai, mungkin sebabkan busy. Pada waktu pagi busy bekerja ke, ataupun busy tidur ke, tak tahu kan. Pukul 3 petang mungkin tidur juga, malam tarawih pula kan. Lewat malam apatah lagi tidur, tengah-tengah pagi buta aku pun nak bersahur juga kan. So kadang-kadang sis minum kopi tapi letak susu pekat segelas, air kosong 2 gelas dah kenyang sangat. Gitu Puan Fatimah Haji Masa, terima kasih. Begini, saya nak buat satu survey. Survey tu saya nak mengetahui apakah waktu yang paling selalu kita spend, waktu yang selalu kita gunakan untuk kita tengok kat Facebook. So waktu kita pada bulan puasa dan waktu kita pada bukan bulan puasa, saya nak tengok comparison antara kedua-dua waktu tu. Dan kita tengah buat survey ni, saya nak invite you all yang sedang menonton Facebook Live ni untuk join survey tersebut secara percuma. Boleh tak komen kalau katakan nak tolong saya ataupun nak bantu saya. Boleh tak komen nak tolong ataupun nak bantu? Boleh tak komen nak join? Sebab itu adalah satu petanda yang bermakna yang korang boleh bersama dengan Batik Fitness untuk membantu lebih ramai lagi orang. Sebab kita percaya satu benda tau. Kita percaya satu benda yang selagi kita hidup, selagi itulah kita kena memberi something kepada community. Dan inilah salah satu cara macam mana Batik Fitness boleh memberi kepada community, terutamanya mereka yang berada dalam Facebook page Syahik ni, selama 18,000 orang ni. Kita nak reach out to more people. So kalau katakan kita cari pada waktu yang tak sesuai, kita mungkin macam the cause is being defeated. Boleh faham tak? So boleh komen nak join macam Puan Fauzia Kasih, boleh komen nak join, nak tolong ataupun nak bantu. Sekejap. Okay. Sama ada 3 benda, nak join, nak tolong ataupun nak bantu apa untuk melakukan survey tersebut. Survey tersebut bila dah komen nak join,
Okay, bila komen nak bantu ataupun nak tolong, nanti kita akan dapat satu message daripada Facebook Messenger, akan dapatkan inbox masing-masing. Kita akan berikan satu link untuk isikan form tersebut di dalam kita punya itulah. So that's why saya nak minta jasa baik semua yang berada dekat sini, kalau katakan tak keberatan, untuk saya kenal pasti beberapa section, mereka yang bekerja, mereka yang tak bekerja, mereka yang mungkin bekerja sendiri, dan waktu-waktu mereka habiskan masa dekat Facebook especially kan. Dan saya pun juga nak bertanya, apakah social media yang lain selain daripada Facebook? Mungkin ada yang lain Instagram, ada yang lain TikTok mungkin kan. TikTok. Mungkin ada lain dekat YouTube. So daripada situ saya nak tahu apakah lagi social media yang lain yang kita gunakan selain daripada Facebook, supaya kita dapat approach ke situ juga, supaya kita dapat reach to more people selain daripada Facebook sahaja. Sebabkan semua tahu Facebook selalu menjalankan penukaran algoritma daripada semasa ke semasa, yang menyebabkan apa yang saya buat ni dia macam limited, terutamanya kepada mereka yang menggunakan iPhone iOS 14. Kebanyakan daripada mereka yang menggunakan iOS 14 macam phone saya ni dan phone tu dia macam tak dapat nak reach to more people. So that's why dia mengganggu sedikit lah pada kita punya cost. Kita nak membantu ramai orang, dan tahun ni kita target nak bantu seramai 1,800 orang. Setakat ni kita dapat bantu seramai 1,200 orang je. So kita nak kejar lagi 6,800 orang dalam masa 8 bulan. Saya nampak macam satu tu nampak macam melambatkan sikit progress Batak Fitness. So that's why dengan adanya feedback ataupun review daripada you all semua, saya memang bersyukur sangat-sangat, dan saya doakan mereka yang isi form tersebut akan dapat something daripada kita punya ni lah. Akak pun iOS 14 ni, Puan Haliza Abdullah. Okay. So saya pun tak tahu macam mana iOS 14 ni dengan Facebook masalah dia apa, tapi memang ada satu masalah dengan iOS 14 dengan Facebook. Mungkin dia tak apply pada semua orang, dia apply kepada ramai orang. Tapi yang pentingnya, terima kasih kepada Puan Haliza Abdullah sebabkan komen. Betul lah tu coach kadang tak dapat tengok live coach, padahal hari-hari coach buat live. Itulah pasal hari-hari saya buat live. Saya pun kalau perasan dulu saya buat live jam 9 pagi dan 9 malam. Tapi waktu saya dah berubah dah. Saya tengah buat try and error. Saya buat pukul 9.30, saya buat pukul 9. Pukul 9 tu saya buat live dalam gym. Saya buat kat luar pun kan. So maksudnya biasanya viewers sekarang ni dah dalam 50 ataupun 40 lebih lah kan. So sekarang ni tak sampai 20 pun, sebab saya macam macam tu saya pun tak faham kan. So that's why saya rasa macam saya nak mencari satu waktu yang ramai orang free supaya kita boleh get engage, supaya saya rasa macam bukan saya rasa lah, apa saya rasa tu tak penting, tapi saya dapat bantu ramai orang dalam keadaan yang kita ni mungkin dalam keadaan kita busy ke free ke dan sebagainya. Saya memang appreciate sangat-sangat information diberikan. Setakat ni saya dah tengok ada beberapa orang juga yang dah isi form. Terima kasih sejak malam tak pagi tadi. Terima kasih banyak yang dah isi form. Puan Nurmidah dah isi form, Kak Yung dah isi form. Terima kasih banyak. Form itu dia mengandungi, mungkin ada yang tanya form tu form apa, survey apa. Saya just nak tahu pukul berapa yang kita biasa spend di dalam social media. Facebook sebenarnya, Facebook. Pertama, pada waktu puasa, pukul berapa yang biasa kita spend. Pada waktu bukan bulan puasa, bulan-bulan lain daripada bulan Ramadan, pukul berapa kita biasa spend. Dan selain daripada Facebook, apakah lagi social media yang lain. Sebab kita tengah nak penetrate kepada social media yang lain juga, supaya kita boleh reach to more people. Sebabkan kita really nak bantu, nak cari sampai 8,000 orang. Dan saya yakin bila Batak Fitness dapat berjaya bantu seramai 8,000 orang, nak tahu tak siapa lagi yang sebenarnya akan dapat sesuatu habuan daripada kejayaan Batak Fitness adalah you all sendiri. Sebabkan you all yang jadi orang yang bertanggungjawab, yang sebabkan tolong share Facebook Live ni, yang bagi saya information macam mana kita boleh bantu lebih ramai lagi orang. Dan bila kita berjaya, in fact kalau tak berjaya 8,000 pun dapat bantu seramai 5,000 orang sekalipun. Setiap seorang yang berjaya dibantu tu, setiap seorang yang berjaya solat berdiri daripada solat duduk,
setiap seorang tu yang berjaya meningkatkan keyakinan mereka daripada dulunya macam tak yakin dengan diri sendiri, tapi sekarang dah yakin dah. Semua tu akan pergi kepada you all juga yang memberi sedikit sharing tentang share input tentang lifestyle masing-masing, supaya saya akan jadikan sebagai satu sampel kepada saya punya survey tu. Siapa kat sini yang boleh isi form untuk buat di survey tu, boleh tak komen? Boleh, sebab kita pun dah send email, kita pun akan buat Facebook live ni lagi semasa ke semasa, dan buat survey yang sama juga, supaya saya tahu sekerap mana ataupun selama mana kita spend masa dekat Facebook. Boleh tak komen? Boleh share, boleh isikan form kan. So memang agak macam menjengkelkan, agak annoying bila lepas dah habis live tu baru orang dapat tengok live kan. Macam aku nak bercakap dengan, mungkin diorang ni ada masalah lah kot, mungkin diorang ni macam tak percaya, macam Mamat ni boleh ke bantu aku kurus kan, boleh ke kan. So mungkin diorang ada satu pertanyaan nak bertanya kepada saya, diorang boleh bertanya dalam Facebook live ni, dan supaya saya boleh jawab. Boleh nanti isi form. Semalam tu lupa nak isi. Terima kasih Puan Haliza Abdullah, terima kasih Puan Kamalia, terima kasih Pakcik Ros, terima kasih Puan Samsuryawati yang komen boleh. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah malam ni jam 9.30 malam jangan lupa jumpa saya di dalam platform Black Magic Mentoring, yang mana kita akan share macam manakah caranya untuk kita boleh berayasakan hari raya nanti, dan dalam keadaan yang sama juga kita boleh kekalkan berat badan kita, boleh turunkan, boleh maintain saiz badan kita yang kita dah berjaya turunkan sepanjang bulan puasa ni, selepas dah ikut minggu pertama, kedua dan ketiga bulan 4 kita punya weekly group coaching. Supaya apa? Supaya kita akan lebih berkeyakinan terhadap diri kita. Apa yang kita makan tu akan dijadikan sesuatu yang boleh jadikan benda yang positif lah kepada, dan tak naikkan berat badan dan tak naikkan kita punya saiz baju. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih kepada semua yang komen. Salah seorangnya ubah cara hidup kini. Alhamdulillah. Coach banyak sangat bantu akak dari segi pemakanan. Terima kasih Puan Haliza Abdullah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada yang sudi untuk isi form. Saya doakan semua sihat dan berjaya, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Kalau tak malam karang, petang karang, kalau tak pun esok pagi je lah kita jumpa lagi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Bye.